Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khairul Anwar bin Haji Aliman. Kepada Ustaz melakukan mengajar di Madrasah Hafiz di Pulau Mas di bawah sediaan kepada Ustaz Abdullah dan juga yang besar yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Syarak, tuan-tuan dan tuan-tuan para jemaah yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dipakbulnya dan izinnya pada malam ini seperti mana yang telah pun dijadualkan, kita dapat hadir ke masjid sangat ini berbakas untuk kita sama-sama mengikuti satu lagi kuliah baru yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz pada malam ini. Jadi saya ingin mengalurkan bahawa kuliah pada hari Isnin ini di bawah pimpinan Al-Fadhil Ustaz ini akan diadakan pada setiap minggu pertama dan minggu ketiga setiap Isnin Jadi sebulan ada 2 kali. Dan pada minggu kedua dan keempat seperti biasa kita ada kuliah di Surau Kampung Kelang Jadi maknanya setiap Isnin ni ada kuliah lah, sama ada di masjid dan juga di Surau Kampung Kelang Jadi saya juga harap kita akan dapat sama-sama mengingatkan kepada umat-umat lain mungkin tak sempat yang hadir pada malam ini. Bagi pihak pimpinan dalam masjid, saya juga ingin mengambil kesempatan di sini untuk merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih di atas kesediaan Al-Fadhil Ustaz meluangkan masa hadir untuk bersama-sama berkongsi ilmu dengan kita. Jauh di kami dari Kemas sampai ke Berang. Dia lah orang Berang ramai lah. Jadi kita akui bahawa saya juga ingin nak sampaikan sedikit maklumat berkaitan dengan COVID ni Jadi untuk makluman para jemaah sekalian, pada hari ini tadi ada syarat dan kuasa keselamatan di Melaka yang mesyuarat pada hari ini, dan telah saya cuba baca dari keputusan dia dan telah memutuskan perkara berikut berkaitan dengan penimarahan masjid dan surau Negeri Melaka berkuat kuasa pada hari ini. Yang pertamanya, majlis berskala besar seperti ceramah perdana, sambutan maulid dan yang melibatkan perhimpunan yang besar hendaklah ditangguhkan serta-merta. Itu sebenarnya ada program sambutan Maulid Rasul ni 9 November. Jadi kita tak tahu, masa itu besok baru kita tahu sama ada kita boleh teruskan ataupun kita akan tangguhkan. Yang kedua ini, solat fardu 5 waktu dan solat Jumaat adalah dilaksanakan seperti biasa dengan pematuhan SOP, kecuali masjid yang dinasihatkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk ditangguhkan aktiviti bagi mencegah wabak. Kawasan-kawasan yang zon merah akan diberhentikan daripada melaksanakan solat fardu di masjid. Jadi kita sendiri maklum bahawa SOP ini memang seperti biasa. Jemaah yang hadir adalah mendaftarkan nama di buku yang telah disediakan ataupun boleh scan melalui aplikasi MySejahtera yang tersedia di pintu masjid. Itu juga dengan jarak sosial yang dari satu jemaah ke satu jemaah lain adalah sentiasa dijaga. Saya lihat ada 2 surau dalam karya kita yang mana bila ada kuliah sukar untuk kita praktikkan penjarakan sosial ni dengan keadaan tepat. Tapi surau Kampung Kelang, surau Kampung Kelang, dan kedua dia surau di Balik Hulu. Balik Hulu ni pun agak padat.
elok kita bagi ruang kepada bagi Al-Fadhil Ustaz, dan kita serahkan juga kepada Al-Fadhil Ustaz berkaitan dengan kitab yang nak digunakan sepanjang kita mengikuti kuliah beliau pada hari ini lah. Jadi untuk itu sekali lagi terima kasih. Kita selahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina abwaba rahmah. Allahumma iftah alaina abwaba maghfirah. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil muslimina wal muslimat ikhwana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Rabbus samawati wal ard. Rabb yang maha, Rabb yang wajib kita sembah, Rabb yang maha menciptakan lagi maha mematikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Segala salam dan selawat kepada junjungan besar baginda yang teragung, baginda Habibullah, baginda Khatimul Anbiya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutuskan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecualilah untuk memberi rahmah lil alamin, untuk keseluruhan alam semesta ini. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Yang mana kaum muslimin termasuk diri saya akan mendengar ayat ini ketika mana khatib, ketika mana kita pergi menunaikan solat fardu Jumaah, yang mana Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat, marilah ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, marilah sama-sama untuk kita memeriahkan, sama-sama untuk kita mengimarahkan lagi-lagi dalam bulan Rabiul Awal. Hari ini dah masuk 2 Rabiul Awal kan? Yang mana kita menyambut akan bulan yang penuh dengan bulan yang penuh dengan semangat ini, bulan yang penuh dengan kesyukuran di sisi Allah Subhanahu wa taala, bulan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau sambutan tahun baru
kita sanggup bawa motor ramai-ramai, konvoi ramai-ramai. Kalau sambutan hari jadi, kita boleh panggil orang ramai untuk kita meraihkan hari jadi kita, meraihkan sambutan tahun baru, berjam kereta. Kalau kita pergi ke dekat je kan, dekat dataran Kelebang tu kan. Ini kan lagi bulan yang penuh dengan barakah Allah Subhanahu wa taala, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama untuk kita mengimarahkan, kita mengagungkan, sama-sama untuk kita memperbanyakkan selawat-selawat ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali kita berselawat ke atas Nabi, 10 Allah akan berselawat ke atas kita. Marilah muslimin muslimat rahimakumullah, marilah sama-sama untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, di atas segala nikmat makanan dan minuman, di atas segala nikmat zuriat dan keturunan, di atas segala nikmat kekayaan dan kebahagiaan, di atas segala nikmat segala macam yang kita dapat bermula kita lahir ke atas daripada kecil dulu sehinggalah kita ke hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bersyukur di atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur Allah beri kita hari ini kebahagiaan hidup, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hari ini memelihara kita daripada sebarang bentuk penyakit dan malapetaka dan virus yang berbahaya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Lianna Allah akan lilazidannakum, daripada fa'zada. Zada ni Allah akan menambah rezeki-rezeki kita, muslimin dan muslimat. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti yakinlah kita Allah akan memberi penambahan nikmat kepada kita semua. Jikalau sebaliknya, wala in kafartum, kalau kita kufur nikmat kepada Allah, kita tidak bersyukur kepada Allah, kita dapat hari ini, kita merungut hari ini. Kita dapat sedikit, kita mula merungut sedikit. Kita dapat banyak, kita diam-diam. Tapi kita dapat sedikit, kita mulalah merungut. Tak cukup itu dan ini, maka tunggulah. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu amat berat sesaannya. Muslimin dan muslimat, baru introduction, belum start kuliah lagi ya. Baru kita nak intro, nak panas enjin. Apa khabar semua? Kaifa halukum? Nahnu bil khair walhamdulillah. Yang saya hormati tuan pengurusi, timbalan pengurusi, tuan imam, tuan Bilal ya, setiausaha AJK Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas. Seorang pahlawan tu, seorang saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pemanah tepat dalam Islam kan, Sa'ad bin Abi Waqqas, pemanah tepat sampai Nabi pernah bersabda, Nabi pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kau tepatkanlah sasarannya, kau tepatkanlah panahan Sa'ad bin Abi Waqqas. Allahu akbar. Jadi saya rasa orang Kelebang sini semuanya panah-panahnya semua tepat ya. Insya-Allah. Semua hari jemaahnya semuanya tepat-tepat semuanya. Alhamdulillah. Dah makan belum semua? Belum lagi ya? Ada makan sekejap lagi ya? Ada ya? Saya belum makan lagi ni. Insya-Allah. Sekejap lagi tuan-tuan, jangan balik, kita makan. Saya nampak dah bersedia dah tu. Ada TO panas, ada nasi goreng ya. Alhamdulillah. Jadi lepas ni kita makan. Sekarang ni kita makan makanan rohani dulu tuan-tuan. Kita makan makanan rohani, makanan hati kita. Kan? Kalau dari pagi tadi kita ada sarapan pagi, breakfast. Orang Inggeris panggil breakfast. Breakfast lah. Orang Melayu panggil sarapan pagi. Orang sini panggil sama sarapan pagi. Tak ada berubah. Kan? Kalau kita ada minum pagi, pukul 10 pagi ada minum kuih, minum pagi dan makan kuih dan sebagainya. Kalau tengah hari kita ada lunch hour, kita ada makan tengah hari. Bahasa Arab dipanggil al-ghada.
kan. Kemudian ada minum petang, ada high tea, kan. Kita malam ada dinner, makan malam. Bahasa Arab panggil al-isya, makan malam. Semuanya berkaitan dengan makan. Tetapi muslimin dan muslimat, bila untuk kita makan santapan rohani kita, muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya berpesan untuk diri saya dan diri tuan-tuan dan puan-puan muslimat di belakang sana, apa khabar? Sihat ya? Okey, sihat, alhamdulillah. Di belakang sana ya, alhamdulillah. Kita makan sarapan, kita makan semua makanan yang berbentuk fizikal. Kita makan dalam bentuk fizikal. Kita makan sampai perut diproses, kemudian kita buang melalui kita buang najis dan sebagainya. Jikalau yang hari ini yang berpuasa sunat, alhamdulillah, selamat berbuka puasa, alhamdulillah. Kan? Kalau yang kita makan itu bermula daripada pagi sampai ke malam sebentar lagi, semuanya masuk dan keluar melalui proses proses makanan jadi tenaga dan sebagainya. Dipanggil apa proses? Proses inilah perut kita lah, kan. Kemudian bila untuk kita makanan rohani, kalau kita sibuk dengan makanan jasmani, makanan fizikal kita, bilakah masa untuk kita melakukan atau kita makan makanan yang berbentuk kerohanian, makanan yang berbentuk zikrullah, makanan yang berbentuk santapan rohani untuk hati-hati kita, kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya sahaja orang-orang yang senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, kan. Orang-orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala, yang sentiasa berzikrullah, zakara, kita ingat kepada zikrullah, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kan. Orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah, insya-Allah Allah akan ingat dia. Pasti Allah akan ingat dia. Jadi bagaimana Nabi SAW bersabda, wahai para sahabat-sahabatku, jikalau kalian melintasi akan taman-taman syurga, hendaklah kalian berhenti seketika. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita masih ada di muka bumi Allah, kita masih berada di atas dunia ini, bagaimana mungkin ada syurga? Lalu Nabi jawab, ketahuilah kalian bahwasanya yang dimasukkan taman-taman syurga yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini ada dua, iaitu majlis halaqah zikir dan majlis ilmu. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, muslimin dan muslimat rahimakumullah, tuan-tuan ketika ini berada di dalam satu taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukurlah kita semua tuan-tuan, Allah memilih kita untuk berada di dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi Allah berfirman tadi, ala bizikrillah tatmainnul qulub, hanya sahaja orang-orang yang mengingati Allah, jiwa-jiwa mereka akan menjadi tenang, kan? Akan menjadi tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tafsiran tenangnya berbeza. Ustaz, saya ni tenang bila saya dengar radio, dengar Melaka FM, dengar Sinar FM, dengar apa lagi, macam-macam FM lah, kan. Dia punya tenang cara lain. Ada orang, ustaz, saya tenang bila, yang muslimat pula kata, ustaz, saya tenang bila suami hadiah emas untuk saya. Dia nak emas pula tuan-tuan, jangan lupa bagi. Jangan lupa bagi, kan. Baru hati saya tenang, ustaz. Ustaz, saya tenang, ustaz, bila mana isteri saya masak sedap, alhamdulillah. Tapi muslimin dan muslimat rahimakumullah, tenang ini orang-orang yang senantiasa ingat akan Allah Subhanahu wa taala, kan. Kita bekerja, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bekerja ingat Allah Subhanahu wa taala? Kita keluar pagi, kita solat subuh dulu tuan-tuan, kan. Masuk kerja pukul 8. Kenapa kita boleh bersegera untuk pergi bekerja ke arah keduniaan dengan pakaian yang smart-smart, kan, dengan pakaian yang smart dan sebagainya, wangi-wangi, kan.
Kita sanggup takut lambat. Kan kita lambat nak tamprin, nak punch card kan, bawa laju daripada Kelebang sampai ke Melaka kan, bawa laju. Tapi muslimin dan muslimat rahimakumullah, hari ini maghrib dah 6.59 pukul 7 malam kan. Tapi berapa ramai di antara kita yang masih lagi main bola ketika tu? Berapa ramai anak-anak kita masih lagi penuhkan padang bola dengan bola dia, dengan takraw dia, dengan badminton dia kan, sanggup ke arah keduniaan, tapi untuk ke hari akhirat Allah Subhanahu wa taala masih lagi tidak mempunyai sebarang kesedaran. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita tengok, kalau kita membaca Al-Quran tuan-tuan kan, man yaqra'ul Quran man yaqra'u min kitabillah, barang siapa yang membaca ayat min kitabillah, satu ayat daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Quran, nescaya Allah akan memberinya ganjaran pahala. Tidaklah Allah mengirakan alif lam mim itu satu huruf, bahkan walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu huruf Allah bagi berapa ringgit tuan-tuan? 10 ringgit tuan-tuan. 10 ganjaran pahala tuan-tuan yang dirahmati Allah. Cuba kalau hari ini Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas ini, siapa yang datang ke masjid, tuan pengurusi bagi 10 ringgit. Cuba bagi 10 ringgit. Rasa-rasa tuan-tuan ramai tak datang masjid? Ramai. Sebab apa? Sebab kita nampak duit. Begitu juga Allah Subhanahu, kalau kita bagi seorang 10 ringgit, habis duit masjid. Habis duit untuk pengurusi kan? Yang budak-budak kita bagi 5 ringgit. Yang orang 50 tahun ke atas kita bagi 10 ringgit. Satu kali waktu fardu datang 10 ringgit. Satu hari 5 kali waktu fardu, subuh sampai isyak kan, tuan pengurusi bagi 50 ringgit. Oi, saya rasa tak kerja semua. Penuh masjid ni, penuh kan. Sebab apa? Ganjarannya kita nampak muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tetapi kenapa Allah tak bagikan nampak ganjaran itu? Kenapa pahala yang dijaga oleh malaikat? Siapa jaga malaikat belakangan kita? Malaikat Raqibun kan, malaikat Raqib dan malaikat Atid yang menulis amalan kejahatan yang belah kanan, kebaikan Raqib, yang belah kiri Atid, kejahatan. Kita tak nampak akan pahala itu. Allahu Akbar. Cuba kalau kita nampak malaikat, kalau kita nampak kan syaitan, lari kita tuan-tuan kan. Ini kan sebab tu Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran pahala tuan-tuan kan. Allah Subhanahu wa taala ingin melihatkan kepada niat kita, sama ada kita ikhlas atau tidak. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratu lillahi wa rasuli. Hadis pertama, hadis awal fil kitab arba'in, hadis 40 Imam An-Nawawi kan. Kalau kita baca hadis pertama berkenaan dengan soal niat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mana kita membicarakan soal menuntut ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, hari ini kita ramai nak mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hari ini ramai ada kesedaran untuk kita mencari akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tak kira muda, dewasa dan yang otai. Yang otai lah kan, Gegar Vaganza kan, ataupun kilauan emas kan. Ini banyak tuan-tuan yang dirahmati Allah, kilauan emas, Gegar Vaganza, otai masih berbisa kan. Sedangkan Allah kata apa? Makin lama kita tua, makin tak ada kudrat kan. Tapi kita makin otai, makin berbisa. Otai kan, nyanyi depan orang ramai dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan, Covid makin lama makin banyak. Kan contoh, na'udzubillah, Allahu akbar. Kan, konsert merata-rata kan. Kan banyak rancangan-rancangan hiburan kan. Hari ini kuliah maghrib kita pada hari ini alhamdulillah ramai datang kan. Kita tak tahu hari ni pukul 8 tadi drama TV3 tengah jalan sekarang ni. Kan kaum muslimat kan ramai kat rumah lagi tu. Tengah tengok cerita apa? Dulu 7 hari mencintaimu. Kan 7 hari je tuan-tuan dia sayang, hari ke-8 tak sayang dah. Kan 7 hari sampai viral. Kan 7 hari mencintaimu.
kuliah maghrib, kuliah isyak, tak datang, tak ada viralkan pula. Kan? Lepas tu apa? Macam-macam. Kan? Drama-drama TV kan? Untuk apa? Melalaikan kan? Untuk apa? Kan? Dia buat waktu cantik tu tuan, pukul 8 malam lepas maghrib tu. Kan? Waktu kalau bahasa Inggeris sebut prime time, waktu yang kemuncak kan? Waktu berita pukul 8 kan? Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ditanyakan, dijawab oleh Sayyidina Imam Asy-Syafi'i, ala lan tanalul ilmi illa bisittatin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita nak pergi untuk ilmu ni tuan-tuan, saya ringkaskan dengan masa yang ada pada hari ini kan. Kalau kita nak pergi untuk ilmu ni tuan-tuan, ingat tuan-tuan, pertama tuan-tuan, kita niat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita melangkah daripada rumah kita sebentar tadi pukul 6.30 petang, pukul 7 petang kita melangkah keluar daripada rumah kita menuju ke Masjid Sa'ad bin Abu Waqqas ini dengan satu niat lillahi taala, untuk kita solat fardu berjemaah dan untuk kita mendengar akan kuliah-kuliah pengajian agama yang menyampaikan akan risalah-risalah, yang menyampaikan fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, sampaikan peringatan-peringatan yang mana tuan-tuan Allah kata peringatan itu fazakir fa inna zikra, sesungguhnya peringatan-peringatan itu tazkirah itu tazkirah maksudnya peringatan, nasihat, memberi nasihat yang amat berguna, tanfa'ul mu'minin, memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sebab itu tuan-tuan Allah kata apa? Orang-orang innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Orang-orang yang takut di sisi Allah itu terdiri daripada orang-orang yang ada ilmu, orang-orang yang berilmu. Kan? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling tinggi nilai takwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan? Bukanlah orang yang paling disukai oleh Allah itu orang yang handsome, tidak. Orang yang kaya, tidak. Orang yang kaya itu akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana dia memelanjakan harta dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana dia ingat Allah waktu susah dan waktu senang tuan-tuan. Dulu waktu susah tuan-tuan, kita sanggup qiyamul lail setiap malam. Kan? Kita, ya Allah beri aku kekayaan ya Allah, tampal ayat 1000 dinar tu kat rumah tu. Wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Tampal orang meniaga kan, banyak tampal ayat tu. Cuba tanya dia hafal tak? Dia hafal tak? Kan? Cuba tanya dia hafal surah Al ayat 1000 dinar, surah saya dah lupa surah apa. Kan? Itu ayat Quran tu. Kan? Surah Al-Mujadalah juzuk yang ke-28. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuba kita tanya orang-orang yang meniaga tu, dia tampal ayat tu dia hafal lah. Adakah sekadar tampal untuk meraih akan pelanggan-pelanggan orang datang ramai, ataupun kita beramal dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sambung cerita orang yang nak pergi untuk ilmu. Jadi tadi ni orang ni A ni dia pergi keluar daripada rumah dia untuk pergi ke Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas untuk solat maghrib berjemaah dan untuk mendengar kuliah pengajian ilmu. Lalu dia keluar daripada rumah dengan niat di sisi Allah Subhanahu wa taala, aku nak pergi menuntut ilmu, aku nak pergi dengar kuliah, aku nak pergi solat berjemaah dekat Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu dia keluar, dia masuk masjid dengan keadaan yang berwuduk dan sebagainya, kan? Keadaannya bersih, fizikalnya, pakaiannya bersih. Kemudian dia masuk ke masjid, kan? Dia tulis nama dulu. Kan? Basuh tangan semua, SOP semua, dia masuk. Kemudian dia solat sunat, kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kemudian dia perform solat, dia dengar kuliah dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan akan kelebihan orang-orang yang menuntut ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya raji'u talibul ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'u.
Nabi kata apa tuan-tuan? Barang siapa yang keluar daripada rumah dia kan semata-mata ingin pergi menuntut ilmu, nak pergi solat kan, kemudian disambung dengan kuliah pengajian ilmu tuan-tuan yang dirahmati Allah, pahalanya tuan-tuan, Nabi kata apa? Wa huwa fi sabilillah. Mereka itu berada di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekarang ni berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah doa kan supaya kita dihindarkan daripada sebarang mara bahaya dan sebagainya. Kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah tak minta kita 24 jam tuan-tuan untuk dia. Allah minta kita sedikit masa je. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila, sedikit waktu. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Suratul Muzammil juzuk yang ke-29. Suratul Muzammil. Wahai orang-orang yang berselimut, orang-orang yang tidur dan sebagainya, bangun, kumil laila illa qalila, bangun sepertiga malam, atau nisfahu awin kus bin qalila, atau separuh daripada sedikit itu Allah minta daripada kita tuan-tuan. Kalau kita sanggup kita satu hari kan kita pergi bekerja mencari rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, teruskan. Tetapi jangan lupa Allah minta sedikit waktu kita untuk solat subuh 5 minit tuan-tuan. Allah minta masa kita solat zuhur 5 minit tuan-tuan. Kan kalau makan tengah hari kan, kita lunch hour pukul 12.30 sampai pukul 2 contohnya, 12, pukul 1 sampai pukul 2, 1 jam, kita sanggup bawa motor, bawa kereta, cari makanan yang viral-viral kan. Kan makan tengah hari kan, hari ni makan nasi ayam dekat sana, dekat Aigro kan. Kemudian besok dekat coconut shake Kelebang kan. Kemudian hari Rabu dekat kuih keria antarabangsa kan. Kemudian hari Khamis dekat sana, macam-macam tempat yang viral. Kita makan, sanggup kita makan tengah hari, tetapi Allah Subhanahu wa taala minta kita 5 minit tuan-tuan yang dirahmati Allah untuk kita solat fardu zuhur. Kemudian kita bekerjalah balik. Kemudian Allah minta kita 5 minit tuan-tuan, 10 minit tuan-tuan untuk solat fardu asar. Kemudian Allah minta kita 5 minit, 10 minit untuk fardu maghrib. Kemudian Allah minta kita waktu isyak tuan-tuan 5 hingga 10 minit tuan-tuan. Satu hari tak sampai setengah jam tuan-tuan, Allah minta masa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ganjarannya Allah berikan kepada mereka-mereka yang menuntut ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Imam Syafi'i, ala lan tanalul ilma illa bisittatin. Ketahuilah oleh kalian dalam mencari ilmu ni kan, kena ingat 6 perkara tuan-tuan. Kan? Saya berpesan untuk diri saya dan diri tuan-tuan semua, dalam kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, tidak kira umur adik-adik. Adik-adik ada, anak-anak ada, tuan-tuan, ibu bapa, muslimin dan muslimat ya yang dirahmati Allah semua, dalam kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, tidak kira di mana. Dekat sekolah, anak-anak kita pergi sekolah, ingatkan, nak pergi sekolah, ingat 6 perkara. Malam tadi ayah kuliah dekat Masjid Sa'ad bin Waqqas, ustaz kata 6 perkara kena ingat tuan-tuan. 6 perkara ini tolong kita jaga tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Hari ini banyak kita abaikan tuan-tuan. Sebab itu manusia, anak-anak kita makin lama makin pandai, tapi minta maaf cakap, akhlak bagaimana? Kan? Kadang-kadang kita pandai tapi kita tidak reti tentang ilmu agama. Kita lebih cenderung kepada ilmu keduniaan semata-mata. Ingat anak pergi sekolah, ingat 6 perkara. Ala illa bisittatin zakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustazi tuliz zaman. Tuan-tuan boleh ulang. 6 perkara. Ingat, saya ulang. Pertama, menurut Imam Syafi'i,
salah satu mazhab yang terkenal, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, kan? Imam Syafi'i. Ingat 6 perkara. Ala lan tanalul ilmi illa bisittatin. Kalian tidak akan dapat ilmu, tak kisah ilmu akademik, ilmu kitab ke, ilmu akhirat ke, kecuali menjaga 6 perkara ini, tuan-tuan. Yang bawa pen kertas boleh tulis, kan? Yang ada handphone boleh rekod. Tak ada, saya ada rekod video saya dekat YouTube saya, like dan subscribe. Anak muda zaman sekarang kan, tuan-tuan, YouTube channel kan, dia ada YouTube. Saya pun ada YouTube, tuan-tuan, tapi guna untuk kuliah lah kan, kita sampaikan kuliah agama. Ustaz Roy channel, balik sekarang tolong like dan subscribe, tuan-tuan ya. Tolong like dan subscribe. Okey. Ala lan tanalul ilma illa bisittatin. Kalian tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara ini. Pertama, adik, anak-anak yang dirahmati tuan-tuan, yang dirahmati Allah, nanti balik rumah pesan dekat anak, zakain. Zakain ni kena cerdas, kan? Tuntut ilmu ni kena jadi orang yang cerdas, kan? Orang yang cerdas. Macam mana Safawi Rashid boleh wakil Malaysia pergi ke Portimonense? Sebab dia cerdas, kan? Dia cerdas. Kenal Safawi Rashid? Tak kenal. Tak kenal Safawi Rashid. Zaman dulu dia seorang pemain bola sepak JDT, kan? Dia sekarang ni terpilih ke kelab Portugal, Portimonense. Alhamdulillah. Seorang lagi Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim ke kelab KV Kujrit. Entah, saya pun tak tahu, saya nak sebut lah, tuan-tuan. Kan? Bagaimana kena cerdas, tuan-tuan? Zakain. Anak-anak kita nak pergi sekolah, tuan-tuan, kena cerdas, kan? Dalam kelas tak boleh main-main, tak boleh dia rasa letih dan sebagainya, kan? Zakain ini kena cerdas. Kena cerdas. Kena, orang tu kena cerdas. Yang kedua apa dia? Zakain wa hirsin. Hirsin, harasat, hirsin, tanwin baris bawah. Hirsin ni sungguh-sungguh, tuan-tuan. Menuntut ilmu ni adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ibu bapa yang dirahmati Allah, dalam menuntut ilmu ni kena bersungguh-sungguh. Man jadda wajada wa man zara'a hasada. Barang siapa yang untuk ilmu ni kena bersungguh-sungguh. Man jadda wajada. Siapa yang berusaha, pasti Allah akan berikan kepada dia. Wa man zara'a hasada. Barang siapa yang menanam pokok, nanam sayur, nanam pokok, Allah akan berikan hasil kepada dia. Sebab hasil daripada kesungguhan dia sebentar tadi. Allahu Akbar. Ya, yang kedua, hirsin, kena kena bersungguh-sungguh, kan? Kena bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, wa istibarin. Tuan-tuan, dalam menuntut ilmu ni kita kena banyakkan bersabar, tuan-tuan, kan? Sekarang ni, tuan-tuan, kalau kita dekat rumah, kita boleh tengok TV, kan? Kalau kita, anak kita, kan, anak-anak kita, cuba bawa anak kita datang kuliah, kan? Waktu ni kan tengah sibuk main MLM, kan? MLM tu apa? Bukan Maharaja Lawak Mega, bukan Maharaja Lawak, tapi apa? Yang game tu lah. Saya tak tahu apa MLM apa. Dia tahu ni anak murid saya bawa, takut terlupa baca, kan? Dia boleh tegur saya, kan? Kan? Game tu lah yang lawan-lawan tu, kan? Masuk tournament bayar RM10. Bayar RM10, tuan-tuan, kan? Habis duit mak ayah bagi beli handphone, kan? Beli handphone mahal. Mak, jiran orang punya handphone ni handphone Nokia lah, mak. Orang nak macam handphone kawan kita tu iPhone 11. Oi, nak handphone 11. Salah sebut 11. iPhone. Oi, baru jajah 5 nak pakai iPhone. Mak umur dah 60 pun handphone Nokia lagi. Nokia 3310 lagi. Nokia 3310 lagi. InsyaAllah sikit masa lagi, 5 minit lagi, kan? Ayah umur macam kau tak pernah pegang handphone, tuan-tuan. Nampak tak, tuan-tuan?
Hari ini anak-anak kita diberikan handphone. Alhamdulillah, bagus untuk mencari ilmu kan, mencari ilmu, mencari sumber maklumat. Alhamdulillah. Tetapi tuan-tuan kena pantau juga, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Hari ini minta maaf cakap tuan-tuan, banyak unsur-unsur yang negatif dalam handphone kita. Maklumlah internet di hujung jari kita, tuan-tuan. Yang ketiga tadi wa istibarin. Tuan-tuan, dalam bentuk ilmu ni kena banyak bersabar dan bersungguh-sungguh. Kan? Kena banyak bersabar. Ada anak-anak kita pergi sekolah dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 petang. Lepas tu sekolah agama pula sebelah petang, pukul 3 sampai pukul 6.30 petang. Kemudian lepas maghrib sekarang hantar rumah jiran ngaji Quran. Sekarang sampai pukul 9. Pukul 9, pukul 10 kan buat kerja rumah kan. Pukul 11 tidur. Kan? Kena sabar. Adik-adik yang ada kat sini, tuan-tuan, ibu bapa yang dirahmati Allah. Kita ni dalam tu ilmu kena banyak bersabar. Kan? Tuan-tuan duduk dengar kan. Kena banyak bersabar. Kan? Dan yang keempat, wa bulghatin ba lam ghin ta marbutah. Orang Melayu panggil ta kapal. Ta bulat, ta simpul, ta ba lam ghin ta marbutah. Kan? Wa bulghatin ni apa tuan-tuan? Bekalan yang cukup. Dalam untuk ilmu ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dalam untuk ilmu ni tuan-tuan kena ada bekalan. Anak kita kan nak pergi beli buku kan, nak ada duit, tuan-tuan berilah dia duit tuan-tuan, sebab nak beli buku kan. Mak nak beli buku tuition lah mak, cikgu tu dia suruh beli buku karangan 100 karangan pilihan SPM. Mak boleh beli tak? Okey, mak belikan. Kena ada bekalan tuan-tuan. Tuan-tuan datang ke rumah Allah ini kita kena ada bekalan sedikit sebanyak. Insya-Allah kita lepas kita akan bincangkan kitab dan sebagainya kan, bekalan yang cukup. Itu yang keempat. Yang kelima, wa irsyadin ustazi. Irsyad. Ada nama sini irsyad tak? Tak ada. Nama anak ada Rashid ada nama sini. Ada nama Pakcik Rashid tak? Makcik Rashidah ada. Kat belakang ada nama Rashidah. Tak ada. Taman Rashidah Utama ada. Kumpulan Wings nyanyian Awi. Itu Taman Rashidah Utama tuan-tuan. Rashid wa irsyadin ustazi. Menghormati tuan guru kita, menghormati cikgu-cikgu kita, memuliakan kan, jaga adab-adab bila berguru, bila kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kan? Imam Malik, kenal tak Imam Malik? Belajar anak muridnya, belajar dengan Imam Malik hampir 20 tahun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tahu tak apa yang berlaku seterusnya? 18 tahun hanya adab saja tuan-tuan diajar kepada adab saja. Lagi 2 tahun baru belajar ilmu. Itu Imam Malik dengan anak-anak murid dia kan, 2 tahun saja belajar ilmu. Lagi 18 tahun belajar soal adab bila menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maklumlah tuan-tuan, hari ini kan, sampaikan ulama kata apa? Adab di atas tuan-tuan, ilmu itu di bawah. Sebab orang yang beradab pasti dia ada ilmu, tetapi orang yang tidak ada adab, dia ada orang-orang yang jahil, tidak ada ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kita pesan ke anak-anak kita dekat sekolah, nak hormati guru nak. Tuan-tuan, saya nak share sikit, kongsi sikit masa lagi 5 minit mungkin kan. Saya dulu belajar kat Kelantan tuan-tuan. Ada nama ustaz seorang, Ustaz Abdul Razak. Kalau dia tengok video saya ni pasti dia marah kat saya. Kan? Saya ni orang nakal tuan-tuan. Kita budak Kelantan nakal kan. Dekat Mak Tahfiz Al-Husna, Kota Baru, Kelantan. Saya di sana 5 tahun kan, belajar tahfiz, kitab dan akademik. Bila saya nampak Ustaz Razak ni tuan-tuan, lari tuan-tuan. Bukan lari sebab takut kena marah, tak. Sebab kita takut, sebab dia garang. Sebab dia bukan garang tak bertempat. Dia ni orang yang garang. Dia bagus, dia baik, tapi dia garang kan? Sebab kita takut. Bila nampak dia lalu tuan-tuan, kita nyok belakang tiang kan. Kita zaman-zaman kecil dulu kan, nampak tuan guru kita lari kan. Nampak guru lain, tolong juga kan, angkat beg, bawa buku kan, tolong sediakan meja ustaz, lap meja ustaz dan sebagainya kan. Kita takut kalau dia lalu tu tuan-tuan, dia dah lalu, bau minyak atar dia panjang ni, bau minyak atar, dia pakai minyak atar. Ini Ustaz Razak ni, nyorok cepat dah, masuk kelas cepat-cepat, sebab takut kena marah kan. Lepas tu bila ustaz rotan kita, ustaz marah kita, kita takut kan.
Balik rumah, bagi tahu kat mak ayah. Maklumlah ayah pun cikgu juga. Ayah saya Ustaz Adnan, cikgu sekolah Mozaik, sekolah saya Muzaffar Shah Melaka. Kan? Dah pencen dah ayah saya. Kan? Ayah saya Ustaz Adnan, bah, dekat balik kampung, balik wajib, bah, cikgu rotan lah bah. Cikgu rotan kau kat mana? Rotan kat Bontot. Berapa kali? 2 kali. Ayah saya ambil rotan, libas saya sekali lagi. Bukan sekali lagi, 2-3 kali. Ada sekali dengan batang ubi dia libas saya. Kan? Sebab kita takut kan. Jadi tuan-tuan, nak cerita apa tuan-tuan? Nak ceritanya kena hormat kat guru kita. Anak-anak kita kan hari ni kan kadang-kadang adab tu tak ada tuan-tuan. Kan? Kadang-kadang adab tu kita tak ada. Kan? Dulu kan viral satu cerita, cikgu dia jaga pintu pagar sekolah kan. Maklumlah cikgu sekarang hari ni kena jaga pintu pagar kan, kena jaga kantin, kena jaga macam-macam kan. Anak murid sebelah tengah sokok. Allahu Akbar. Bagaimana adab seorang anak murid kan? Depan cikgu dia marah. Sampai cikgu dia kata apa? Engkau dah sokok masuk. Cikgu pula takut kat dia sebab cikgu cakap boleh sokok dekat luar sekolah, dalam sekolah tak boleh. Saya hisap kat luar sekolah. Dia hisap kat luar sekolah. Allahu Akbar. Kan? Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Begitulah sikap anak-anak kita pada hari ini insya-Allah. Itu yang kelima, wa irsyadi ustazi, menghormati, memuliakan, mengagungkan guru kita. Dan yang terakhir, tuliz zaman. Tad, lam, waw, ain, zaman. Zai, mim, alif, nun. Apakah maksud tulis zaman tuan-tuan? Tuntut ilmu ini bukan sehari dua tuan-tuan. Nak belajar kitab ataupun nak belajar ilmu ni tuan-tuan, bukan sehari dua. Hari ini datang aku dah khatam. Tidak tuan-tuan. Imam Syafi'i kata apa? Tulis zaman ni masa yang panjang. Tulis zaman ni maksudnya apa? Masa yang panjang. Nak belajar ilmu ni tak boleh sekejap. Jadi anak-anak kalau ada tuan-tuan ibu bapa nak tuntut ilmu ni masa yang panjang, dan dalam jangka yang masa panjang itu janganlah kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Imam Syafi'i, satu kisah lagi tuan-tuan, boleh 5 minit lagi insya-Allah. Minta dalam lama sampai pukul 10 tuan-tuan. Minta maaf kejap seronok saya ni kalau bercerita, minta maaf tuan-tuan. Kan? Saya ni sampai pukul 10 boleh 11 boleh saya nak makan je lagi. Gurau saja tuan-tuan. Imam Syafi'i ni tuan-tuan ada seorang guru namanya Imam Al-Waqi'. Imam Waqi' ni kan salah seorang guru Imam Syafi'i. Dia kata apa? Ya Imam Syafi'i jumpa tuan guru dia Imam Waqi'. Imam Syafi'i ni tuan-tuan, dia kalau baca buku ni tuan-tuan, diriwayatkan dia dua belah buku dia tutup sebelah. Sebab kalau terbuka dia hafal kejap lah. Satu kena tutup, dia hafal yang ni. Dia buka ni, dia hafal yang ni. Kalau buka dua-dua, hafal terus masuk dua-dua. Allahu Akbar. Sebab apa? Dia kata satu hari tu dia jumpa Imam Al-Waqi', ya tuan guru, hari ini hafazan aku amat kurang. Hafazan yang mana kurang? Engkau kan orang yang alim, yang ada ilmu besar, salah seorang imam dan sebagainya. Hari ini aku rasa aku banyak kurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Waqi' kata apa kepada Syafi'i? Ya Syafi'i, al-ilmu kan nur. Ilmu Allah itu cahaya daripada Allah Subhanahu. Ilmu itu kan nur. Kalau kita baca bahasa Arab ada kinayah. Kinayah ni perumpamaan. Dalam bahasa Melayu peribahasa, macam peribahasa ataupun perumpamaan. Kinayah ada kalau ada huruf kaf kan. Al-ilmu kan nur. Kaf tu kinayah, seperti kan. Al-ilmu kan nur, ilmu itu seperti cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa nurullah la yuqta lil 'asi. Ilmu tidak akan masuk kepada orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita nak ilmu, nak berkekalan ilmu kita fid dunia wal akhirah, janganlah berbuat maksiat. Janganlah kita cuba elakkan diri kita daripada berbuat maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sama-sama kita beramal dengan ilmu kita, sama-sama kita mendengar akan kuliah ini insya-Allah, sama-sama untuk kita belajar ilmu tuan-tuan. Jangan kita malu untuk belajar tuan-tuan. Jangan kita malu untuk belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dalam kuliah-kuliah saya dekat Majlis Selat, dekat Teluk Mas, dekat Tambak Bugis, saya cakap dengan jemaah saya,
maklumlah jemaah ni ramai orang tua kan, ada yang tidak reti membaca Quran dan sebagainya. Saya cakap jangan malu. Selagi mana malaikat Israel tidak mencabut nyawa kita, kita ada masa untuk belajar ilmu Al-Quran. Tuan-tuan, saya cakap satu je. Tuan-tuan belajar ilmu Al-Quran ni bukan untuk saya tuan-tuan, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri tuan-tuan juga. Kan? Bagaimana kalau kita tak reti belajar ilmu Al-Quran, bagaimana untuk kita solat? Sedangkan solat itu memerlukan kita membaca suratul Fatihah. Kalau kita tak belajar tajwid dan sebagainya, bagaimana mungkin solat kita sah di sisi Islam, dalam di sisi syarak dan sebagainya. Bahkan kalau kita tidak belajar ilmu agama, bagaimana kita nak belajar mengucap ketika mana malaikat Israel sedang mencabut nyawa kita di ujung hayat kita? Bagaimana kita ingin mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Bagaimana untuk kita malu? Tidakkah kita malu untuk belajar ilmu Al-Quran, sedangkan anak-anak muda kita sekarang ni ramai yang dah reti membaca Quran, alhamdulillah, kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah ini dengan segala kuliahnya, difahamkannya, ada kuliah-kuliahnya, kan? Ada majlisnya, ada program dan sebagainya. Kita mengimarahkan. Kalau ada kuliah tajwidnya, ramai-ramai datang bawa anak sekali tuan-tuan, kan? Kalau ada kuliah tafsir Quran, ramai-ramai kita datang belajar tafsirul Quran. Kalau ada kuliah agama, kita ramai-ramai datang. Kita memeriahkan rumah Allah ini, supaya dengan itu tuan-tuan, Allah memberi rahmah kepada kita, supaya dengan itu Allah memelihara negara dan negeri kita, supaya dengan itu Allah memberi barakah kepada ahli keluarga kita. Semoga dengan itu tuan-tuan, Allah memberikan syafaat Nabi SAW, memberikan syafaatul uzma di hari akhirat, yang mana hanya kita mengharapkan akan syafaat daripada Nabi SAW untuk kita memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah muslimin dan muslimat, sama-sama untuk kita beramal, sama-sama untuk kita mentadabbur, sama-sama kita memeriahkan rumah Allah ini, sama-sama untuk kita meramaikan, mengimarahkan, supaya kita mendapat ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat, setakat itu saja kuliah saya pada hari ini, insya-Allah. Nanti kita akan bincang, ya. Saya akan bincang dengan, saya bincang kejap boleh, ya? Sekejap, 2 minit, 3 minit. Kan saya cakap 5 minit ni kan, dah lama-lama sampai 10 ni kan. Ni saya minta 2 minit je. Saya ada bawa beberapa kitab tuan-tuan. Yang pertamanya, satu ni mungkin dah popular lah, Penawar Bagi Hati. Mungkin tuan-tuan dah belajar kan, Penawar Bagi Hati kan. Ini kitabnya lah. Kalau tuan-tuan, yang bahasa Rumi pun ada, Terjemahan Bagi Hati, Bagi Hati, Penawar Bagi Hati. Kemudian Bidayatul Hidayah, ini yang saya insya-Allah saya boleh bahaskan lah, insya-Allah. Bidayatul Hidayah, permulaan jalan orang-orang hidayah. Kemudian Tanbihul Ghafilin, ada satu kitab yang tebal lah, ini ringkasan dia kan, yang tu yang tebal. Satu lagi Manasyidu Orang Beriman, kitab ini saya alhamdulillah, saya mengajar hampir 4 buah masjid dengan kitab ini, Manasyidu Orang Beriman, dan dia ni dikhaskan mukhtasar, ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin, ya. Nanti insya-Allah kita boleh bincang nanti tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita berjumpa lagi, kita bersua lagi dalam program kuliah ini di saluran channel, tak adalah macam artis pula kan, insya-Allah muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi barakah kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ahyana bil iman. Ya Allah, Engkau hidupkanlah kami dengan keimanan kepada Engkau, ya Allah. Wa amisna bil iman, dan matikanlah kami, ya Allah, dalam keadaan beriman kepada Engkau, ya Allah. Wa adkhilna jannata ma'al iman, masukkanlah kami dalam syurga Engkau dengan rahmat dan keimanan kepada Engkau, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ya Allah, dekatkanlah kami dengan rahmat dan redha syurga Engkau, ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan jauhkanlah kami, ya Allah, jauhkan kami semua, ya Allah, daripada azab neraka Engkau, ya Allah. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma
kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Rahmatilah mereka ya Allah. Berilah kebahagiaan kepada mereka ya Allah. Jagakanlah mereka ya Allah seperti mana mereka menjaga kami waktu kami kecil ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin ya Allah. Ya Allah, berilah pertolongan kepada kami ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada umat Islam ya Allah. Berikanlah pertolongan kepada kami ya Allah. Wa fi kulli makan, pada setiap tempat ya Allah. Fi kulli zaman, pada setiap masa ya Allah. Wa khususan fi biladina Malaysia ya Allah, terutamanya dalam negara kami Malaysia yang tercinta ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alna muqimas salata wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikanlah kami keseronokan hidup ya Allah, kebahagiaan hidup ya Allah di dekat dunia ini ya Allah, dan keseronokan hidup ya Allah, dan kebahagiaan hidup ya Allah dalam negara akhirat Engkau ya Allah, dan jauhkanlah kami daripada azab neraka ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab kubur ya Allah. Wa na'udzubika min azabi jahannam. Jauhkanlah kami daripada azab api neraka jahanam ya Allah. Wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan jauhkanlah kami daripada fitnah yang hidup dan dengan yang mati ya Allah. Wa na'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan jauhkanlah kami daripada fitnah al-masih dajjal ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Kau berikanlah kami kekuatan untuk hidup ya Allah. Kau jauhkanlah mara bahaya ya Allah. Kau jauhkanlah bala bencana ya Allah, terutamanya penyakit coronavirus ini daripada kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa ilal liqa wa ma'as salamah. Sehingga kita bertemu lagi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.